Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firli Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada ubat yang menegah daripada datang riak itu, bahawa engkau sembunyikan ibadah engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati, di mana perbicaraan kita masih lagi pada perbicaraan berkaitan dengan sifat riak. Yang mana sifat riak ini merupakan sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuatkan di dalam kitab Penawar Bagi Hati ini pada bab yang terakhir daripada bab yang menyatakan berkaitan dengan sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang dicela. Yang akan datang ini setelah daripada kita tamat perbicaraan sifat riak, maka akan kita sambung pula kepada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji. Tamatlah maknanya sifat-sifat yang dicela, 10 bab yang telah dimuatkan di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Maka kita masih lagi pada perbicaraan sifat riak pada bahagian yang terakhir pada malam ini di dalam siri pengajian ta'mir kita, yang mana riak itu ialah seseorang yang menginginkan dengan ibadat yang dilakukan supaya orang menyanjungnya, orang mengangkatnya, orang memberi kehormatan kepadanya, memuliakannya dengan ibadat hak dia lakukan. Ini dikatakan riak. Buat ibadat nak kepada sanjungan, nak kepada kehormatan manusia, nak kepada kemuliaan yang manusia memandang kepada kita. Ataupun riak itu ialah kita buat satu-satu ibadat yang kita lakukan itu nak kepada dunia, nak manfaat dunia. Ini dikatakan sifat riak. Maka apabila ada di dalam hati kita sifat ini, maka kita kena ingat ubat-ubatnya supaya kita dapat hakis sifat riak tersebut. Bila datang saja kepada kita sifat tersebut, kita kena ingat perkara-perkara yang untuk kita menolak daripada adanya sifat riak di dalam hati kita. Itu telah kita bicara pada pertemuan kita yang telah lalu. Maka pada malam ini kata pengarang rahimahullah ta'ala pada bahagian yang terakhir pada malam ini, katanya, dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada ubat yang menegah daripada datang riak itu, setengahnya beginilah ubat dia, penawar dia supaya tak mari sifat riak ni. Adapun hak yang dulu kita bicara apabila sifat riak tu dah ada di kita. Manakala dah ada di kita, jangan kita pakai sifat tu. Maka
kita kena tolak sifat tu. Macam mana penawarnya? Telah kita bicara beberapa penawar-penawar pada pertemuan kita yang lalu. Hak ni pula nak benteng diri kita daripada kena penyakit riak tu. Bagaimana ubat dia? Penawar dia di antaranya katanya di sini, caranya iaitulah bahawa engkau sembunyikan ibadah engkau. Kamu kena sembunyikan. Susuk ibadat hak kita buat. Kita kena sembunyikan. Kena susuk ibadat hak kita buat. Jangan bagi maknanya orang tahu ibadat hak kita buat ni. Bandingnya seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Kejahatan kita buat secara sembunyi. Orang tak tahu kita buat. Padahal kita duk buat perkara-perkara maksiat umpamanya. Benda-benda jahat ada yang kita buat tapi orang tahu, orang tak tahu. Begitulah bandingnya kita buat ibadat. Kita buat ibadat pun jangan bagi orang tahu. Sebagaimana hak jahat kita boleh susuk, hak jahat boleh orang tak tahu padahal kita ada buat misalnya. Maka ibadat pun sama. Jangan bagi orang tahu. Maknanya cuba sedaya upaya biar orang tak tahu ibadat kita hak kita buat. Kita je yang tahu. Ini caranya supaya tak mari di awal lagi sifat riak di dalam hati kita. Sungguh pun begitu. Bukan bermaksud tak dapat kita tak payah pergi solat jemaah kalau macam tu dak. Yang tu ada hadis Nabi pula yang menyatakan kepada kita afdal solat jemaah dan pergi ke masjid, ke surau untuk kita panggil menyatakan syiar Islam. Maknanya hak tu tak jadi masalah. Adapun ibadat-ibadat yang lain misalnya sembahyang sunat, sedekah dan lain-lain daripadanya hak kita duk buat ni, maka biar kita sembunyikan dia. Biar orang tak tahu hak kita buat daripada amalan kebaikan tadi. Supaya apa ni? Kita susuk begitu tu. Supaya tak mari sifat riak. Begitu. Adapun menzahirkan macam mana pula hukumnya? Lalu kata pengarang dan bahawasanya, dan ketahui olehmu bahawasanya harus menzahirkan akan ibadat. Sungguh pun kata menyembunyilah ibadat yang kita buat supaya tak datang sifat riak. Sungguh pun begitu, harus tak jadi masalah. Boleh kita nak menzahirkan ibadat kita, hak kita buat. Menunjukkan kepada orang lain, menyatakan akan ibadat hak kita buat, orang nampaklah maknanya. Boleh tak jadi masalah, bukan satu kesalahan. Tapi kena jagalah. Hak ni penawar supaya tak datang riak, tu saja. Tapi kalau kita menzahirkan dia, ibadat hak kita buat tadi, kalau kata sembahyang sunat, orang nampak. Kalau kata sedekah pun orang nampak. Hak ni haruf. Kata haruf tu supaya mengikut akan dia, akan ibadat hak kita buat tu, hak kita zahirkan tadi tu oleh manusia, dan supaya menggemarkan ia seorang tadi akan mereka itu manusia. Harus tak jadi masalah. Kita menzahirkan, menyatakan, menunjukkan, mempamerkan ibadat hak kita buat supaya orang ikut kita hak kita buat tadi. Contoh kata kalau kita ni orang yang orang buat kita ni sebagai idola ke, ataupun buat kita ni sebagai penanda aras ke, maka kita tunjuklah kebaikan hak kita buat tadi tu. Supaya apa? Supaya orang ikut kita, tak jadi masalah. Ataupun supaya orang lain gemar juga nak tiru kita, tak jadi masalah ni. Tapi syaratnya kita buat tu dengan syarat bahawa ada ia seorang tu ikhlas dan jauh daripada seorang oleh riak. Syaratnya kena ikhlas, jangan bagi ada riak. Tapi kalau kita buat tu akan menghasilkan riak, akan menghasilkan maknanya sifat riak dalam hati kita, maka hak ni ketika itu kita kena ingat apa yang telah kita belajar pada pertemuan kita yang lalu. Cara nak kawal pula
Apabila mari lintasan riak di dalam hati kita, kita kena ingat benda-benda tersebut pula. Ada pohon ni maknanya kita buat ibadah di hadapan khalayak orang ramai, ianya tidak menjadi satu masalah dan ianya bukanlah pengukur kepada diri kita ataupun seseorang yang melakukan ibadat di hadapan orang itu yang orang nampak mengukur bahawasanya ini orang ini telah riak dalam ibadah. Tidak. Ini kembali kepada hati. Walhasilnya harus menzahirkan. Tapi sedaya upaya kita, maknanya kalaulah kita ni jenis lemah, akan datang riak, maka sembunyikan ibadat yang kita lakukan tadi, sebagaimana kita sembunyikan kejahatan yang telah kita lakukan. Maknanya kalau kita ada buat maksiat lah, orang tak tahu. Begitulah ibadat pun sedaya upaya sembunyikan supaya tidak ada sifat riak, tak datang sifat riak. Sungguh pun begitu, menzahirkannya tidak menjadi satu kesalahan, dengan syarat kita lakukan ikhlas kerana Allah, bukan kerana kita nak riak, nak menunjuk-nunjukkan kepada orang lain supaya orang hormat kepada kita, muliakan kita dan lain-lain daripadanya. Habis begitu. Baik. Demikian lagi kata dia. Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa. Ada pembab maksiat pula harus kita menyembunyikan. Menyembunyikan maksiat dan dosa. Bahkan menyembunyikan maksiat dan dosa itu satu perkara yang maknanya syarak tak bagi kita beritahu kepada orang maksiat dan dosa hak kita lakukan. Kerana apa? Kerana kalau kita beritahu kepada orang kita buat maksiat, kita buat dosa, ini akan menyebabkan kita bertaubat kepada Allah. Allah payah nak ampun. Allah payah nak ampun. Sebab apa? Kita bagi tahu pada orang, kita mempamerkan maksiat di hadapan orang lain. Hak ni wali'azubillah. Payah Allah Ta'ala nak ampun. Lagi pula kalaulah kita ni buat di hadapan orang, maka kita ni ialah sebagai penanda aras kepada orang lain. Orang buat turut dengan kita, kita duk buat maksiat, maka orang akan tunding jari. Dia pun tak apa buat, takkan kita tak boleh. Tarah dia pun buat, takkan kita tak boleh. Aku nampak dia tu buat, dia pun turut sebagaimana hak kita buat. Yang mana kita ni penanda aras kepada orang yang lain. Orang yang menunjuk lah, orang akan turut kita ada perbuatan kita. Contohnya tiba-tiba kita buat maksiat, orang akan maknanya turut apa hak kita buat. Kita buat maksiat, maka orang akan tunding jari, dia tu buat tak apa, takkan kita tak boleh. Ketika tu dosa hak dia buat tu pula kita pun dapat. Sebagaimana kebaikan lah, kita buat kebaikan, maka orang tengok gemar dia jadi buat maksiat, buat kebaikan juga, maka kita dapat pahala. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ad-dalu ala khairin kafa'ilih, menunjukkan ke arah kebaikan itu seperti kita lakukan, dapat pahala juga. Maka sebaliknya begitulah kejahatan maksiat, manakala orang buat sebab kita, maka kita pun dapat saham seperti itu juga. Maka oleh yang demikian, menyembunyikan maksiat dan dosa itu harus, tetapi dengan syarat bahawa adalah tujuan menyembunyikan maksiat itu jangan diiktikadkan, supaya jangan diiktikadkan akan dia akan seorang tu fasik. Maklumlah kita ni manusia biasa, bukan maksum. Maknanya terkadangnya harus kita berlaku jatuh kepada maksiat. Maka bila jatuh maksiat, kita istighfar. Kita jangan maknanya memberitahu kepada orang lain maksiat yang kita lakukan. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bab taubah kita akan bicara pada pertemuan kita yang akan datang. Tu. Adapun jika menyembunyikan ia seorang akan maksiatnya, supaya dikatakan akan dia akan seorang orang yang soleh, maka ketika itu tiada harus ia seseorang menyembunyikan maksiat tadi supaya orang kata dia soleh, tak leh. Kerana apa? Kerana kalaulah kita tak bagi, maknanya kita tu niat hati kita menyembunyikan maksiat tu supaya orang kata kita ni orang yang soleh,
maka bawa pada riak lah. Hak dosanya, hak haramnya di riak tu. Bawa kepada riak tu maknanya kita akan jadi riak. Kita orang soleh padahal kita ni jahat misalnya. Tu nama riak, dosa kat situ. Bukan maksudnya kita kena memberitahu maksiat yang kita buat, bukan. Maksiat hak kita buat, kita kena sembunyikan. Maknanya kita jangan buat satu-satu maksiat itu sehingga orang lain mendorong pula maksiat hak kita lakukan. Mendorong orang lain tu buat sebagaimana kita. Hak ni dosa bertindan-tindan. Bahkan kalaulah kita bagi tahu pada orang maksiat hak kita lakukan, maka ini memayahkan kita diampunkan oleh Allah Ta'ala akan dosa yang kita lakukan. Payah hak ni. Dosa kita ni, kita kena selalu dah bertaubat kepada Allah. Selalu dah kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis kat situ. Dan ada pun meninggalkan taat. Habis. Dan ada pun meninggalkan taat kerana takut akan riak. Dah kata maknanya kena menyembunyikan ibadat. Lalu tu dia pun maknanya supaya kita ni tak nak jadi riak. Riak ni buat satu-satu ibadat supaya orang lihat kita. Maka dah begitu, kita pun tinggal taat. Tak buat ibadat. Sebab apa tak buat ibadat? Kita duk baca-baca Quran contohnya. Tiba-tiba ada orang lain datang, kita pun tutup. Supaya apa? Supaya takut datang riak. Macam mana ni? Dan ada pun meninggalkan taat. Tak buat ibadat. Misalnya tengah baca Quran, kita pun pergi tutup. Tengah-tengah duk baca Quran. Tapi tutup tu kerana takut akan riak. Maka hak ni tiada harus dia akan meninggalkan taat kerana takut akan riak. Janganlah, kena lawan. Kena lawan tu. Kena lawan. Lawan maknanya perasaan tersebut tu. Jangan kita tinggalkan buat taat. Tak sembahyang sunat di masjid umpamanya kerana takut datang riak. Jangan begitu. Tak harus macam tu. Tak boleh, kena lawan, kena buat juga. Kalau datang, maknanya kita kena ingatlah, ni riak ni jangan ada dalam hati aku. Maknanya dosanya besar. Sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu. Kena buat maksudnya ibadat hak kita lakukan. Biarlah ada orang pun. Biarlah ada orang pun kita kena buat. Jangan kita tinggal kerana takut mari riak. Tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Bahkan adalah ia meninggalkan taat tu kerana takut riak tu. Bahkan hak tu masuk di dalam riak dah. Tu riaknya. Tu riak dah lah tu. Siapa kata begini ni? Berkata Al-Fudail rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kata Imam Al-Fudail rahimahullahu ta'ala, ahli tasawuf. Ulama hebat. Kata dia, ar-riya'u tarkul amali khawfan minar riya'. Bermula riya' itu ialah meninggalkan akan amal ibadat. Dia tinggal kerana takut akan datang riya'. Tu tak buat ibadat misalnya. Sebab apa takut riya'? Itulah riaknya, katanya Imam Fudi. Maka kita kena lakukan juga. Kena lakukan juga. Kalau datang, kena ubat dengan cara lain. Kena ubat dengan cara yang lain. Bahkan hendaklah mengerjakan ia seorang akan ibadat. Kena buat. Dan bersungguh-sungguh ia seorang pada menolak akan riak itu. Buat juga. Dan bersungguh-sungguhlah kita nak menolakkan sifat riak yang ada dalam hati kita tadi. Jika datang dia. Jika datang sifat riak ni. Dan jika jatuh juga riak tu, mari juga perasaan riak tu, maka hendaklah ia seorang taubat daripada Allah dengan segera. Daripada dosa riak tu dengan segera. Dah lawan takdirnya kalah kita menang riak juga hari tu. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tinggal ibadat tadi. Buat di hadapan orang pun buat. Tak ada jadi masalah. Berzikirlah di hadapan orang tu. Tak apa. Maknanya begitu. Tapi perasaan riak tu lawan. Mujahadah sungguh-sungguh lawan. Jangan.
Jangan nak mari, jangan. Jangan bagi sifat riak ni, lawan dia dengan ilmu kita. Tiba-tiba kalah juga kita. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kat situ. Itu cara dia. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji.